Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aisyah Aziz bin Rozmin Syam. Nombor kad metrik di 173102997. Hari ini saya ingin membincangkan tentang apakah maksud pengurusan serta perbezaan peranan pengurusan dan pengurus. Untuk definisi pengurus, individu yang merupakan pemilik, pengasas atau kaki tangan dalam sesebuah organisasi. Yang kedua, individu yang digajikan untuk mempengaruhi, memimpin dan membimbing pekerja di dalam organisasi. Definisi pengurusan pula adalah seni menyempurnakan tugasan melalui orang lain. Yang kedua, proses pencapaian matlamat organisasi mengikut cara yang berkesan dan cekap. Ini dilakukan melalui proses perancangan, pengorganisasian, kepimpinan dan pengawalan sumber-sumber organisasi. Seterusnya, untuk mencapai matlamat organisasi, ahli-ahli organisasi perlu ada proses perancangan, penyusunan, pengarahan dan pengawalan usaha. Selain itu, perbezaan antara peranan pengurusan dan pengurus. Pengurus melibatkan tugas utama dan tanggungjawab seorang pengurus, menjalankan operasi perniagaan, melibatkan perancangan, memimpin dan sebagainya. Ada 3 tahap pengurusan, iaitu pengurusan atas, pertengahan dan bawahan. Pengurusan dan pentadbiran keseluruhan organisasi. Penempatan matlamat, dasar dan polisi organisasi. Kumpulan pengurusan bertanggungjawab memastikan pelaksanaan dasar yang ditetapkan oleh pengurusan atas. Bertanggungjawab terhadap kaki tangan sokongan, melaksanakan dasar, memastikan kelancaran operasi harian organisasi. Pengurus interpersonal, peranan yang berkaitan dengan interaksi manusia. Contoh dalam organisasi bahagian sumber manusia. Okey, seterusnya saya teruskan kepada bahagian soalan yang kedua. Pengurusan adalah nadi kepada sesebuah organisasi. Ini bermaksud pengurusan adalah penentu sejauh mana organisasi mampu terus berdaya saing dalam pasaran atau industri. Apa itu POLC? POLC adalah P, Planning, O, Organisation, L, Leading, C, Control. Untuk yang pertama, planning, menetapkan matlamat, analisa dan merangka strategi serta membangunkan dan melaksanakan plan-plan tindakan. Ada 3 tujuan pengurus melakukan perancangan adalah menetapkan hala tuju masa depan organisasi, menentukan sumber-sumber yang diperlukan bagi mencapai matlamat. Selain itu, membuat keputusan bagi aktiviti-aktiviti yang perlu bagi mencapai matlamat. Yang kedua, menyusul atau mengenal pasti tugasan yang perlu dibuat, siapa yang akan membuatnya, hubungan serta susun atur suatu tugasan, sesiapa bertanggungjawab ke atas siapa, membentuk saluran komunikasi serta pembuatan keputusan. Mengenal pasti tugasan yang perlu dibuat, siapa yang akan membuatnya. Nombor 3, leading, memimpin. Yang ketiga, L, leading, memantau aktiviti, memastikan semua aktiviti disemulakan mengikut perancangan serta mengambil langkah pembuatan jika matlamat tersasar dari jangkaan. Siapa pengurus dan siapa pengurusan? Pengurus adalah individu yang menjalankan keempat-empat fungsi pengurusan. Mereka melaksanakan fungsi-fungsi tersebut mengikut peringkat-peringkat pengurusan masing-masing. Fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan di dalam kesemua aktiviti organisasi. Ada 3 kemahiran kumpulan pengurusan. Yang pertama, kemahiran konseptual. Yang kedua, kemahiran kemanusiaan. Yang ketiga, kemahiran teknikal. Yang pertama, kemahiran konseptual merujuk kepada kebolehan kognitif untuk melihat
organisasi secara menyeluruh serta berkaitannya dengan bahagian-bahagiannya. Ini bermaksud kemampuan berfikir secara strategik bagi memvisualisasikan sesuatu keadaan yang tidak wujud, bagi melihat organisasi secara menyeluruh dan menghubungkan. Selain itu, mengorganisasikan keseluruhan jabatan, unit dan sub-unit dalam organisasi dari sudut peranan, fungsi dan tanggungjawab. Untuk yang kedua, kemahiran kemanusiaan merujuk kepada kebolehan bekerja dengan dan melalui orang lain serta bekerja dengan ahli kumpulan secara berkesan. Ini merangkumi kebolehan untuk memotivasi, menyelaras, membantu serta menyelesaikan konflik yang wujud, sama ada dalam atau antara organisasi dengan pihak. Kemahiran kumpulan. Yang ketiga, kemahiran teknikal merujuk kepada pemahaman dan kecekapan dalam melakukan tugas-tugas yang spesifik. Di sini, pengurus perlu memiliki kebolehan menjalankan sesuatu tugasan spesifik dari sudut proses, amali dan prosedur, termasuklah soal pengendalian. Jenis dan skop tugas atau pengurus. Pengurus biasa, General Manager, bertanggungjawab mengurus beberapa division atau jabatan yang berbeza, membuat keputusan, merentasi fungsi yang berbeza-beza dan memastikan setiap imbuhan kaki tangan adalah selari dengan pencapaian keseluruhan unit. Pengurus fungsian. Yang pertama, bertanggungjawab terhadap satu fungsi utama atau khusus, misalnya jabatan tertentu. Dalam organisasi juga boleh dipertanggungjawabkan terhadap beberapa tugasan tertentu di bawah fungsi yang khusus. Misalnya pengurus jabatan kredit, processing, documentation, disbursement, housekeeping. Selain itu, peranan-peranan pengurus, interpersonal, tunggak, pemimpin, penghubung. Yang kedua, informational, pengawas, penyebar, jurucakap. Yang ketiga, decision maker, usahawan, mengendali masalah, pengagih sumber, jururunding. Yang pertama, interpersonal, bahagian tunggak, melaksanakan tugas-tugas rasmi dan simbolik seperti meraihkan tetamu, menandangi dokumen rasmi organisasi seperti dokumen perjanjian usaha sama, dokumen perundingan dan sebagainya. Untuk pemimpin pula, mengarah dan memotivasikan subordinat menerusi program latihan, khidmat nasihat atau kaunseling serta mewujudkan komunikasi yang baik. Untuk penghubung pula, perantaraan antara pihak-pihak dalam organisasi serta perantara antara organisasi dengan pihak di luar organisasi. Untuk informational, yang pertama, mencari, mengumpul serta menapis maklumat bagi memastikan organisasi peka kepada perubahan yang berlaku serta pada masa yang sama memastikan keharmonian kekal dalam organisasi. Untuk information yang kedua, penyebar, menghantar maklumat yang relevan kepada ahli-ahli dalam organisasi. Yang ketiga, jurucakap, merupakan wakil bagi organisasi bagi sebarang penyebaran maklumat dari dalam organisasi kepada pihak di luar organisasi. Untuk decision maker, yang pertama, usahawan mesti kreatif dan berinovasi, berupaya memikirkan dan memulakan perubahan melalui cetusan idea dan diterjemahkan dalam projek dan peluang baru bagi memajukan organisasi. Peka terhadap permasalahan dan peluang persekitaran. Yang kedua, pengendali masalah. Pengurus perlu berupaya mengendalikan permasalahan yang timbul dan di luar bidang kawalan terdekatnya yang melibatkan kaki tangan di dalam kaki tangan dalaman, mogok misalnya, hubungan dengan luar, konflik antara subordinat atau antara unit serta mampu meramalkan kemungkinan-kemungkinan konflik yang akan berlaku. Selain itu, untuk decision maker, pengagih sumber,
menentukan punca serta ke mana sumber itu manusia dan sumber lain harus disalurkan berdasarkan kepada keutamaan organisasi. Untuk jururunding, sebagai wakil rasmi jabatan atau organisasi dalam urusan rasmi, jabatan organisasi seperti rundingan kerjasama kontrak pelaburan kepada pihak berkuasa seperti kementerian atau agensi kerajaan yang lain dan sebagainya. Dan akhir sekali, keberkesanan dan kecekapan dalam pengurusan. Keberkesanan bermaksud melakukan sesuatu yang betul. Keberkesanan boleh memberi impak yang positif terhadap hasil keseluruhan. Ini merujuk kepada suatu tindakan, pengurusan atau kerja yang dilakukan itu adalah betul dari sudut masa ia dilakukan, betul orang yang melakukan, betul tempat ianya dilakukan dan dengan bajet atau pembelanjaan yang betul. Untuk kecekapan pula bermaksud melakukan sesuatu dengan betul. Ini merujuk kepada satu perkara iaitu cara pelaksanaan operasional yang betul, tepat mengikut polisi dan prosedur kerja. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.